الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak yang dikasihi Allah SWT sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang tajuk tayamum. Anak-anak, apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apakah dalil pensyariatan tayamum? Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Yang bermaksud, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Rukun tayamum ada 3. Yang pertama, niat. Lafaz niat tayamum seperti berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Rukun tayamum yang kedua, menyapu debu tanah ke muka dan menyapu debu tanah ke kedua-dua tangan hingga ke siku. Dan rukun tayamum yang ketiga iaitu tertib. Syarat-syarat tayamum. Mengetahui masuk waktu. Yang kedua, bertayamum selepas masuk waktu solat. Yang ketiga, menghilangkan najis. Yang keempat, menggunakan debu tanah yang suci. Yang kelima, menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Sebab-sebab tayamum. Yang pertama, ketiadaan air. Yang kedua, ada air tetapi hanya cukup untuk keperluan makan dan minum. Yang ketiga, luka dan sakit yang tidak boleh terkena air. Yang keempat, terhalang dari mendapatkan air kerana bahaya ataupun sumber air itu terlalu jauh, iaitu melebihi 2.5 km. Dan yang kelima, cuaca yang terlalu sejuk. Sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat tayamum ada 6 perkara. Yang pertama, membaca basmalah sebelum melafazkan niat tayamum. Yang kedua, menipiskan debu sebelum menyapu ke muka. Yang ketiga, mulakan sapuan pada bahagian atas muka hingga ke bawah dagu. Yang keempat, mendahulukan sapuan pada tangan kanan. Yang kelima, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Dan yang keenam, berdoa dengan doa yang ma'thur selepas bertayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 4 perkara. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk akan membatalkan tayamum. Yang kedua,
terdapat air sebelum memulakan solat. Yang ketiga, murtad. Dan yang keempat, berkemampuan menggunakan air setelah sembuh dari sakit ataupun luka. Apa yang perlu anda tahu? Sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja. Walau bagaimanapun, untuk mendirikan solat sunat, boleh dengan hanya sekali tayamum. Tidak boleh menggunakan selain daripada debu tanah seperti bedak ataupun pasir ataupun simen ataupun kapur. Dan jika didapati air setelah selesai solat, maka tidak perlu ulangi solat tersebut. Tetapi sekiranya didapati air ketika sedang solat, maka afdal diulangi solat tersebut. Yang kelima, anggota tayamum hanya ada dua, iaitu muka dan tangan. Yang keenam, sapuan debu ke muka dan tangan hanya dengan sekali sapuan sahaja. Maka tidak perlu kita meratakan debu tanah ke keseluruhan bahagian muka dan juga tangan. Yang ketujuh, bagi orang yang luka atau muka dan tangannya berbalut, boleh menyapu debu tanah di atas balutan tersebut. Dan yang ke-8, jika yang luka atau yang berbalut itu adalah bahagian kaki, maka wajib diratakan air di atas balutan tersebut, bukan ditayamumkan dengan debu kerana kaki bukan tergolong di dalam anggota tayamum. Mari kita tonton simulasi cara-cara bertayamum. الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini Ustaz akan tunjukkan cara-cara untuk bertayamum. Sebagaimana yang telah anak-anak belajar sebelum ini, anggota tayamum itu hanya ada dua, iaitu muka dan juga tangan. Dan alat untuk kita bertayamum hanya satu sahaja, iaitu menggunakan debu tanah yang suci. Di sini adalah contoh debu yang kita gunakan untuk bertayamum, debu tanah yang boleh anak-anak dapatkan di kedai-kedai yang menjual kitab-kitab agama ataupun barang-barang umrah, dan juga ada dijual di kedai-kedai yang berada di hospital. Ini debu tanah untuk bertayamum. Jadi pada kali ini kita hanya akan menggunakan bedak sebagai contoh simulasi pada pagi ini, kerana debu tanah tayamum ini dah habis. Jadi sebelum kita nak bertayamum, pastikan waktu solat telah pun masuk, baru kita boleh bertayamum. Jadi langkah yang pertama, apabila masuknya waktu solat, maka kita boleh mula bertayamum. Dan pastikan sebelum bertayamum, apa-apa barang yang kita guna seperti jam, ataupun cincin, ataupun subang yang ditindik di hidung, maka kita kena tanggalkan kesemuanya. Gelang, bagi perempuan yang pakai gelang, kena tanggalkan. Baik, jadi kita tunjuk satu-satu hari ini. Ini contoh sahaja. Anak-anak anggap bedak ni adalah debu tanah. Baik.
Kita mulakan bersedia dengan dua tapak tangan, yang mana kita akan gunakan kedua-dua tapak tangan ini untuk menekap di atas debu tanah. Dan ketika mana kita menekap kedua tapak tangan di atas debu tanah, maka kita berniat. Bagaimana cara nak berniat? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Pastikan jari-jari direnggangkan. Ini adalah debu tanah yang melekat pada kedua-dua tapak tangan untuk kita sapukan di bahagian muka. Sunat untuk kita nipiskan dulu debu tersebut dengan 3 kali ketukan. Kemudian kita sapu keseluruhan bahagian muka dengan sekali sapuan. Bermula daripada bahagian atas, tekap muka, kemudian sapu keseluruhan dan tolak ke depan. Jadi untuk tayamum kita tidak perlu meratakan bahagian muka kita dengan debu. Tidak seperti berwuduk. Jadi cukup sekadar dengan sekali sapuan, tak perlu kita ratakan macam kita nak pakai bedak. Jadi selesai di sini dan anak-anak dapati sudah tiada debu di tapak tangan Ustaz. Selesai satu anggota. Kita ada lagi satu anggota, itulah kedua belah tangan, tangan kanan dan juga tangan kiri. Maka kita perlu melekap sekali lagi tapak tangan kita di atas debu tanah, yang mana debu tanah yang nak kita tekap ini bukan tapak yang telah kita tekap awal tadi. Kita akan letak tangan kita di tempat yang baru. Baik, nak tengok. Okey, maka kita sudah dapat debu tanah, dan seperti biasa kita nipiskan debu tanah yang kita tekap tadi. Kemudian pastikan tangan kiri letak di bawah tangan kanan, sebahagian. Sebegini. Kemudian tarik sehingga ke siku, kemudian pusing, tolak sehingga ke ibu jari kanan. Jadi tangan yang sebelah kiri dah tak ada debu. Kita ambil tangan sebelah kanan, kemudian letak di bawah tangan kiri. Seperti tadi juga, kita tarik, kemudian kita pusing dan tolak sehingga ke ibu jari tangan kiri. Maka selesai kita bertayamum dan kita boleh mendirikan solat. Sekadar itu dulu simulasi tayamum pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.